Menarik 10. Daerah Kuching kekal berstatus merah dengan jumlah keseluruhan seramai 59 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari lalu. Manakala daerah Miri dan Lawas juga kekal berstatus kuning setakat ini. Bagaimanapun tiada kes positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak pada Sabtu. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, terdapat satu kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada Sabtu. Dengan itu, jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak kekal sebanyak 1,055 kes dan tiada pertambahan kes kluster dilaporkan. Setakat ini, kluster aktif masih kekal 6 iaitu kluster Green Hill, kluster Besi, kluster Selada, kluster Haji Baki, kluster Wisma Sebekas dan kluster Jalan Abel. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengesahkan terdapat satu kes kematian disebabkan wabak rabies dalam kalangan manusia di Sarawak. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ini menjadikan jumlah kes rabies dalam kalangan manusia di Sarawak meningkat kepada 6 kes pada tahun ini. Kes berkenaan juga membabitkan seorang remaja perempuan berusia 16 tahun. Remaja berkenaan disahkan dijangkiti virus rabies pada 11 November lalu selepas menjalani ujian makmal yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan Perubatan IMR. Terdahulu, kes hanya mempunyai kesan cakaran yang sudah sembuh di kaki kanan, namun keluarganya tidak dapat memberi perincian mengenainya. Dilaporkan juga mangsa memelihara 4 ekor kucing dan seekor anjing, namun kesemua haiwan peliharaan tidak pernah mendapat vaksinasi sehingga kini. Sarawak bertingkat tahap keselamatan di Pusat Penempatan Sementara PPS mangsa banjir di negeri ini bagi mengelakkan risiko jangkitan COVID-19. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, aktiviti memasak turut tidak dibenarkan di pusat pemindahan. Katanya larangan berkenaan terkandung dalam prosedur operasi standard SOP yang diperbaharui oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS bagi membendung penularan virus COVID-19. Sebelum ini tambahnya, aktiviti itu memang dibenarkan tetapi susulan COVID-19, pihaknya akan menyediakan makanan yang siap untuk diagihkan kepada mangsa banjir. Berita baik untuk petugas dan penyelia Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PDK di Sarawak apabila allowance bulanan dinaikkan bermula tahun depan. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, pembayaran dari peruntukan RM100 juta yang diluluskan dalam Belanjawan Sarawak 2021 itu untuk 3,500 petugas PDK. Jelasnya penerima allowance berjumlah RM1,200 akan dinaikkan ke RM1,500, manakala penerima allowance RM800 akan dinaikkan ke RM1,200. Dalam pada itu, Fatimah menambah bantuan kewangan bagi pengendalian pusat aktiviti warga emas PAWE juga akan dinaikkan daripada RM33,000 ke RM50,000 yang akan memberi manfaat kepada 285 buah PAWE di seluruh negara, khususnya di Sarawak. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia meramalkan kawasan pantai barat Semenanjung akan menerima hujan lebat sepanjang monsun timur laut MTL. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NEDMA, Datuk Dr. Aminuddin Hasim berkata, trend tersebut bagaimanapun dilihat sama dengan kejadian banjir pada 2019. Pada Ahad pula katanya, Johor, Sabah dan Sarawak diramal menerima hujan yang agak lebat dan kemungkinan akan terjadinya banjir. Terdahulu, Met Malaysia memaklumkan monsun timur laut akan berlaku pada fasa pertama iaitu November hingga Disember 2020. Menjelang Januari 2021, Met Malaysia juga menjangkakan episod hujan lebat akan tertumpu di Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. Bagaimanapun, semua agensi yang terlibat kini dilaporkan sedang bersiap sedia bagi menghadapi monsun timur laut.
Isteri Angkasawan Negara, Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Shukor Sheikh Mustapa, Datin Dr. Halina Muhammad Yunus dilaporkan selamat melahirkan sepasang anak kembar di Pusat Perubatan Sunway pada Jumaat. Cahaya mati itu merupakan anak kelima dan keenam buat pasangan tersebut. Kedua-dua bayi lelaki dan perempuan itu dilahirkan dengan berat 2.26 kg dan 2.17 kg. Dr. Sheikh Muzaffar turut menzahirkan rasa syukur di laman Instagramnya dan menjelaskan ia merupakan kegembiraan berganda buat mereka. Pada tahun 2017, pasangan ini turut dikurniakan bayi kembar lelaki pada ulang tahun kelahirannya. Baru-baru ini tular video dengan persembahan tarian Sumazau diiringi lagu original Sabahan oleh para petugas kesihatan di Penampang Sabah. Demi menghiburkan pesakit COVID-19 di pusat kuarantin, petugas kesihatan ini terus komited membantu menaikkan semangat pesakit dengan menari dan menyanyi walaupun memakai peralatan perlindungan diri PPE. Pakar Psikiatri Pasukan Kesihatan Mental dan Sokongan Psikososial Hospital Mesra Bukit Padang, Dr. Sivanantini Purana Visvanathan berkata, aktiviti menyanyi dan menari seperti senam aerobik dan zumba mula diadakan di pusat kuarantin awal November lepas. Berikutan aduan pesakit COVID-19 yang merasa bosan dan tertekan apabila duduk di pusat kuarantin. Anak sulung lelaki mantan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump disahkan positif COVID-19. Menurut jurucakap pada Jumaat, Donald Trump Jr. kini sedang menjalani kuarantin dan disahkan positif tanpa sebarang gejala. Keputusan itu sekaligus menyaksikan Trump Jr. adalah individu terbaru yang berkaitan dengan Rumah Putih dijangkiti COVID-19 selepas bapanya. Untuk rekod, jumlah terkini kes kematian melibatkan kes COVID-19 di Amerika Syarikat adalah lebih 1 juta kematian. Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi Bencana Geologi BPPTKG telah mengeluarkan amaran Gunung Merapi yang menunjukkan tanda aktif dan meminta penduduk untuk meningkatkan kewaspadaan. Ketua BPPTKG Hanik Humaida berkata, antara kawasan yang berisiko tinggi termasuk barat laut dan barat ke tenggara gunung berapi yang melintasi wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Portal berita Antara News turut melaporkan kekerapan gempa gunung berapi lebih tinggi pada Jumaat dengan pergerakan magma hingga 1.5 km daripada permukaan. Setakat ini, magma telah mendekati permukaan namun belum muncul dari puncak gunung berapi. Gunung Merapi sering meletus sejak sedekad lalu. Pada 2010, Antara News juga melaporkan letusan gunung berkenaan telah meragut kira-kira 300 nyawa. Dengan ketinggian lebih 300 meter bersamaan dengan kira-kira 1,000 kaki, China mengalu-alukan pelancong untuk bertandang ke negara itu untuk menikmati pemandangan yang menakjubkan, iaitu lift luar bangunan tertinggi di dunia yang terletak di Taman Hutan Zhangjiajie, China. Persis suasana dalam filem blockbuster Avatar, ia akan membawa pelancong ke kawasan puncak yang diilhamkan dari rimba fiksyen Pandora yang menjadi kediaman Puak Navi. Pengarah syarikat yang mengurus lift berkenaan, Liu Ji berkata, sebelum ini hanya terdapat kereta kabel sahaja, namun kapasitinya agak terhad. Sebelum COVID-19 melanda, kira-kira 14,000 pelancong datang dan menaiki lift setiap hari. Dan kini, ianya telah berkurang dengan jumlah 8,000 sehari setelah ia dibuka semula susulan wabak COVID-19 yang mula reda di negara itu. Selain lift, pelancong juga boleh memilih untuk naik ke puncak dengan berjalan kaki dan mengambil masa selama 3 jam. Tiket untuk lift ini adalah RM129 atau kira-kira RM80 Malaysia. Menarik 10.